Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. So hari ini cikgu nak sambung soalan 13 Soalan percubaan negeri Pulau Pinang. Okey, so soalan 13 ni soalan tarif motor ataupun nama lain dia insurans motor. Okey, so jadual 1 menunjukkan kadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, so kita ada jadual dekat sini. Okey, bagi polisi komprehensif kadar yang dikenakan ialah 1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Okey, yang ni biasa Okey, so kita tengok soalan. Okey, bila jumpa saja soalan insurans motor. So first kali kita tengok Encik Halimi menetap di Kuching, Sarawak. Okey, so bila tahu dia menetap di Kuching, Sarawak ataupun Sabah Sarawak lah. RM kenapa pula kecil ni? Okey, RM RM20.30. Yang ni pelajar kena take note. Okey, so kalau dekat Semenanjung, Semenanjung RM26. Yang ni pelajar kena take note. So sekarang ni dia menetap di Sarawak Okey. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Okey. Jumlah yang ingin diinsurankan 90,000. Okey, first kali jumpa 90,000, apa patut kita buat? Kita tolak dengan 1,000, kita bahagi dengan 1,000. Okey, yang ni kalau pelajar dah biasa buat, dia akan dapat 89 lah. 90,000 akan dapat 89. So, kita buat apa dengan 89 ni? Kita darab dengan RM20.30. So, 89 darab RM20.30. So, cikgu tekan kalkulator dulu. Okey, kita darabkan 89 darab RM20.30. Okey, so pelajar akan dapat 1806.7. 1806.7. Okey. First kali tengok dia duduk dekat Sarawak, RM20.30. Jumpa 90,000, tolak 1,000, bagi 1,000. Dapat 89 darab dengan dekat atas RM20.30. Dapat RM1,806.70. Okey, so kita tengok soalan dia. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga. Okey, so biasanya dia akan tanya polisi komprehensif. Okey, so sekarang ni dia tanya polisi pihak ketiga. Kebakaran dan kecurian. Okey, so bila pihak ketiga, okey, cikgu nak tunjuk buku teks sikit. Pihak ketiga. So kita tengok kat sini. Pihak ketiga. Okey, kat sini Pihak ketiga. So mesti ada 75%. Okey. Clear pelajar Jangan tanya cikgu macam mana dapat 75%. Okey, kita pergi balik pada soalan. So dekat sini pihak ketiga 75%. Okey, daripada premium kasar yang kita kira nanti. Okey. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? So soalan ni 4 markah Okey, first. Yang pertama sekali mesti rujuk jadual. Rujuk jadual. Okey, kita tengok sisi kenderaan tu. So, sisi kenderaan 1,800. Okey, bila 1,800, kita tengok dekat atas. Ada tak 1,800? Tak ada. So, 1,800, mesti tengok atas daripada dia lah. Maksudnya tengok kat sini lah. Okey, so sekarang ni dia menetap di Sarawak. Okey, menetap di Sarawak. So, kita nak polisi pihak ketiga. So, kita ambil RM85.20. Ni poin yang pertama. Okey, RM85.20. Okey, step yang kedua. Kita salin balik. 89 darab dengan RM20.30. So, kita akan dapat 18
06.70. Step yang ketiga, kita tambah dua-dua ni. Okey, so cikgu tambah. Buat nilai senang. Okey, 1806.70 tambah dengan RM85.20. Okey, so bila kita tambah RM85.20. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 1891.9. 1891.9. Okey, 0.9. Okey, so settle step yang ketiga. Okey, biasanya kita akan ada step yang keempat. Step yang keempat ialah NCD dia lah. NCD. So dekat sini tak ada discount. So NCD dia tak ada. Biasanya akan ada NCD. Okey, bila tak ada discount, so ni ialah premium kasar. Premium kasar. Okey, so premium kasar 1891.9. Okey, soalan dia nak polisi pihak ketiga. Premium kasar polisi pihak ketiga. So kita tahu tadi 75%. Okey, bermakna pihak ketiga. So cikgu tulis kat sini lah. Pihak ketiga. Ketiga kebakaran dan kecurian lah. Okey, 75%. 5% daripada 1891.9. So kita darab je lah. Okey, so kita dah kira darab dengan 75%. 75%. Okey, kenapa tak dapat ni? 75%. 75 bahagi dengan 100. Okey, 0.75 darab dengan 1891.9. Okey, so kita akan dapat jawapan dia macam ni lah. 1418.9. 1418.9. 9 berapa ni? 2 tempat perpuluhan 93. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kalau cikgu tengok skema jawapan dia, dia ada NCD. Tapi dekat sini dia tak tulis NCD. So, pelajar boleh komen. Pelajar daripada Pulau Pinang, lagi bagus dia komen. Bila dia dah bincang dengan cikgu, baru dia faham lah. Sama ada pembetulan ataupun tidak. Okey, kita tengok markah dia 4 markah. So, datang daripada mana 4 markah tu? Okey, first kali rujuk jadual. Dia akan bagi markah. 1 markah. Okey, lepas tu 89. Ni salah satu lah. 2 ni 1 markah. Okey, bila kita ada penambahan ni dekat sini. Kat mana sih? Kat sini. Ada proses penambahan dia 1 markah. Okey, 75% darab tu 1 markah. Dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle. 4 markah soalan yang pertama. Jawab di ruang jawapan. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada soalan B. Okey, Puan Raudah ingin membeli insurans kebakaran rumahnya dan nilai boleh insurans rumahnya ialah RM440,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli itu mempunyai peruntukan co-insurans. Okey, 80%. Dan nilai boleh insurans hartanya dan deductible RM3,000. Okey, so yang ni soalan macam ni selalu cikgu explain pada pelajar. Pelajar kena take note apa dia co-insurance. Okey, sebab soalan KSSM dia boleh tanya apa maksud co-insurance. So pelajar take note sikit co-insurance. Okey, co-insurance ni ialah perkongsian. Perkongsian. Okey, antara syarikat dan pemegang polisi. Ini pelajar kena take note. So, kalau 80%, maksudnya 80 syarikat, 20% ni pemegang polisi lah. Ini poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, pelajar kena tahu deductible. Apa dia deductible? Cikgu tulis D besar lah. Okey, pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan.
Okey, tuntutan atau pampasan. Pampasan. Okey, so dua ni maklumat ni pelajar kena tahu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, insurans yang harus dibeli ni yang syarikat ni lah. So, 80/100 darab dengan nilai boleh insurans rumahnya. 440,000. So, pelajar boleh tekan kalkulator. So, cikgu tekan 80/100. Okey. Darab dengan 440,000. 3. Okey. So, akan dapat apa ni? 80/100. Okey. Darab dengan 440,000. 1, 2, 3. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 352. 352,000. Okey, so settle. Okey, pelajar perasan tak dekat sini? Okey, nilai boleh insurans rumah kita tu 440,000. Tapi kita boleh beli banyak ni je. Jadi dia nak pemegang polisi tu tanggung. Jadi kita tanggung yang ni. Dia nak macam tu. Tu konsep dia lah. Okey, settle untuk soalan B1. Okey, kita pergi kepada B2. Soalan yang kedua. Okey, Puan Raudah telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak 30,000. So, dia rugi 30,000. Okey, hitung bayaran pampasan. So, kita nak kira pampasan yang akan diterima oleh Puan Raudah jika dia menginsurankan rumahnya. Okey, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, dan dengan jumlah insurans 200,000. Okey, so kita kira penalti dekat sini. Okey, so kalau untuk soalan pampasan ni, pelajar kena ingat formula lah. Okey, formula ni kena hafal So, pampasan okey, sama dengan insurans yang dibeli. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Okey, darab dengan kerugian. Okey, tolak dengan deductible. Yang ni pelajar kena take note betul-betul formula ni. Okey, so sekarang ni hitung bayaran pampasan. Kita nak cari pampasan. Okey, kalau dia menginsurankan rumahnya pada insurans yang harus dibeli. So, yang harus dibeli berapa ribu tadi? 352,000. Okey, so 352,000 Okey, jadi berapa pampasan yang dia terima? Okey, untuk soalan yang pertama ni, kalau dia beli insurans banyak ni, kita ambil kerugian dia 30,000, kita just tolak dengan deductible sahaja Maksudnya kerugian dia kat sini 30,000. Okey, kita tolak dengan deductible dia berapa ribu tadi deductible? Deductible dia 3,000. Okey, so dia akan terima 27,000 pampasan. Okey, clear. Untuk soalan yang pertama ni clear. Okey, kalau pelajar nak guna formula ni pun boleh sebenarnya. Sebab nilai dia sama je. Sekarang ni kalau dia beli insurans yang dia beli tu 352,000. 52,000 bahagi dengan insurans yang harus dibeli tu 352,000 juga. So, darab dengan kerugian dia 30,000. Tolak dengan deductible 3,000. So, sama je jumlah dia. Sebab yang ni dia akan jadi satu lah. So, jawapan dia tetap sama. 27,000. Okey, untuk soalan yang kedua ni. Okey, dengan jumlah insurans 200,000. Dia terima banyak mana pampasan. Maksudnya dia tak ada duit nak beli 352,000. So, cikgu masukkan soalan ni. Okey, masukkan ni dalam formula lah. Okey, so soalan yang kedua tu dia tanya.
Okey, dia tanya, kalau dia beli insurans 200,000. So, 200,000. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli ni 352,000. Okey, darab dengan kerugian. Ke atas darab dengan kerugian 30,000. Okey, tolak dengan deductible 3,000. So, berapa pampasan dia? Dekat sini pelajar boleh kira lah. So, kalau cikgu kira, kalau cikgu tekan kalkulator, 200,000. 200,000 tu 23 bahagi dengan 352 tu 23. Okey, so kita bahagi. Kita darab dengan 30,000. Tu 23. Okey, so kita tolak dengan deductible 3,000. Okey, so dia akan terima 14,045 ringgit. So jawapan dekat sini 14,000. Okey, 45 ringgit point 46. Okey, 045.446. So clear. So, sekarang ni cerita dia kat sini. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau dia ada duit, dia akan beli 352,000 ni. Insurans yang harus dibeli ni. So, dia beli, so dia terima pampasan dia banyak lah. Okey, kalau dia tak ada duit, dia beli 200,000 je. So, pampasan dia sedikit. Tak dapat pun sebanyak 27,000. Okey, betul tak ni? Jauh sangat beza. Kejap Okey, so betul jawapan dia Okey. Seterusnya dia kata apa? Hitung nilai penalti. Okey, so cikgu sambung sikit. Dia nak penalti. So berapa penalti dia? Okey, dia rugi berapa? 30. Ni cikgu tulis kat sini penalti. Pelajar jawab di ruang jawapan Yang ni cikgu just show je. Okey. Cara pengiraan dekat sini lah. Okey, so penalti. Okey, 30,000. Dia rugi tu. Tolak dengan 14,000. 45 ringgit. 46 sen. So, penalti dia sebanyak. Okey. 30,000 tu 23. Tolak dengan jawapan kita tadi. So, kita akan dapat penalti dia 15,954. 15,954 point. Ambil 2 tempat perpuluhan 555. So 55. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, soalan yang terakhir lah. Okey, rumah Puan Raudah telah mengalami kerugian menyeluruh. Dia ada poin kat sini, kerugian menyeluruh. Maksudnya total loss rumah dia. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah 300,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. So kalau dia total loss, kita ambil terus Okey, kalau dia insurankan rumah dia banyak ni, maksudnya okey, ni untuk soalan yang ketiga Okey, so ketiga ni kita ambil terus jumlah dia 300,000. Okey, tolak terus dengan deductible 3,000. So dia akan terima pampasan sebanyak 27,000. Okey, so clear untuk soalan 13. Okey. So ada masa cikgu akan sambung lagi soalan. Jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.